Baik, kemudian maka masalah 6 orang dan 6 macam orang yang kena laknat oleh Allah dan sekalian Nabi, sebagaimana tersebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kulli nabiyyin kana. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang yang telah aku laknat akan mereka, kerana Allah Ta'ala juga melaknatnya. Demikian juga sekalian Nabi pun turut melaknat dan mengutuk mereka. Kata Nabi, ada 6 jenis orang yang aku laknat. Kenapa aku laknat? Sebab Allah pun mengutuk mereka. Malah sekalian para Nabi mengutuk mereka. Az-zaidu fi kitabillah. Yang pertama, orang yang menokok nambah pada kitab Allah. Sebab tu ada ajaran yang mengatakan Al-Quran ni tak cukup lagi, dia tambah lagi surah, dia tambah lagi juzuk. Ada jenis ajaran yang terpesong, dia kata Nabi Muhammad tak dapat habis lagi Al-Quran tu, maka mereka pun tambah lagi ayat Quran dan dikatakan ayat Quran padahal bukan ayat Quran. Ni golongan Syiah, ditokoknya Al-Quran lagi. Maka golongan ini dilaknat oleh Nabi, yakni benda yang tiada dalam kitab diada-adakannya, seperti orang Yahudi menambah kitab Taurat, dibuang. Yang dia tak suka dia buang, kadang-kadang dipalsukan dia. Maka orang az-zaidu fi kitabillah, mereka ni dilaknat oleh Allah, oleh Nabi dan sekalian Rasul. Baik, yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah. Yang kedua, daripada orang yang kena laknat itulah, iaitu orang yang tidak percaya dengan qadar Allah, malah mengingkari qadar Allah, dibilangnya takdir itu tidak ada. Orang ni juga dilaknat oleh Allah. Dia mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Macam tadilah, masuk dalam kelas berlaga dengan cermin pintu, dah takdir Tuhan, nak kata apa? Kita keluar nanti kasut kita hilang, dah takdir. Cari merata kasut bata, cari tak jumpa, tunggu kok orang pinjam masuk dalam tandas, tak ada juga. Alhamdulillah, kasut aku orang ambil, gantikanlah kasut yang lebih baik daripada itu ya Allah. Itulah sifat orang beriman. Bukan dia maki babi, setan punya banyak kasut aku juga dia ambil. Haram tu. Mai hablah utara sikit, anak haram tu. Anak haram dia tu belum. Sabar, dah takdir nak kata hilang. Kaki ayam lah balik, pakai kasut lain pula datang, hilang lagi. Hei, toyol ke curi makcik, dah 2 kali hilang. Maka besok hari ketiga tak payah pakai kasut. Hilang tak? InsyaAllah tak hilang. Kalau hilang juga kaki tu, tak tahu nak apa lah. Kasut tak hilang, saya kaki makcik pula udah potong 2 besar. Oh,
Bukannya susah. Takut kasut hilang, jangan pakai kasut. Takut laki kita menikah lain, jangan berlaki. Selesai masalah. Hidup kita senang je. Senang punya hidup. Kita saja menyusahkan hidup kita. Baik. Wal mutasallitu bil jabarut li yu'izza bidzalika man adallallah wa yudhilla man a'azzallah. Kadang-kadang hati kita ni tak tenang. Mai semayang di barakah tenang tak? Tak tenang. Pasal pintu kunci tak tahu. Tengah duduk semayang zuhur tu, kunci tak tahu. Rasa kunci, tapi rasa macam tak kunci. Elok aku keluar tadi, Som panggil, duk jawab dia, terlupa kunci ke tidak. Sampai habis rakaat 4, kunci tak tahu. Tak tahu kunci tak tahu. Pak saya apa yang susah hati sangat kunci tak kunci? Pak saya ada barang mah, ada gelang 2 urat, rantai 4 utas, subang 4 bentuk, cincin 6 bentuk. Maka dengan sebab menatang tu, hati tenang tak? Tak tenang. Ambil benda ni, panggil anak-anak, nah, kamu satu, kamu satu, kamu satu. Kami laki mak, bagi bini kamu. Aku tak nak pakai dah benda-benda ni, menyusahkan aku. Akhirnya sekarang senang hati, tak payah fikir lagi nak hilang, tak payah fikir lagi nak susah hati. Ada orang cakap, makcik bawa ustaz barang kemas tiap-tiap kali ke surau, makcik bawa. Senang kan dalam beg. Tengok-tengok beg pula hilang, susah hati tak? Sebab itu benda yang menyusahkan, buang aja. Ada ramai orang-orang hak bila sampai satu peringkat dia tak mau dah barang emas apa. Kalau boleh gigi emas mak ni kamu nak ambil lah lemak noi. Nyusahkan mak aja. Sebab tu rumah dia tak berkunci, dia tutup je. Hai Som, kunci lah. Kalau dia nak ambil lah, bantai busuk aku ada spender aku, kain dalam ambil lah. Maramah pun tak ada, yang adanya cerik dengan periuk nasi. Nak ambil lah, tak ada apa pun kata dia. Jadi hidup kita jadi senang. Sebab tu ada orang satu tahap dia tak mau apa dah dunia, dia hanya nak akhirat dia sekarang. Dia duk tumpu yang itu, berlebih menenangkan jiwa dia. Sebab orang datang minang pun dia tolak. Tak naklah ustaz, tak naklah, nak buat ibadat je ustaz. Sekarang nak pergi mana pun senang, tak ada berlaki. Dah orang nak ambil lah, tak naklah. Tak nak fikir dah buat laki-laki ni, tak nak semayang je sekarang, nak qada semayang. Dia ingat yang tu je. Tapi kalau dia datang tu muda sikit, insya-Allah lah, sudah tuan. Trend orang sekarang kan, perempuan tua menikah orang muda. Baik, kemudian dan dialah yang mengerasi kekuasaannya dan kekuatannya supaya menjadikan mulia dan dihormati. Yang ketiga, siapa yang dilaknat oleh Allah, mengerasi dengan kekuasaannya dan kekuatannya supaya menjadikan mulia dan dihormati. Ini dia. Orang yang ada kuasa menggunakan kuasa dia supaya orang takut pada dia, orang hormat kepada dia. Dengan demikian itu akan mereka dihina oleh Allah, menjadikan hina dan leceh mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang macam ni dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nombor 3. Orang yang menggunakan kekuasaan dia, menggunakan kuasa yang dia ada, memaksa kepada orang, menjadikan orang takut kepada mereka, tunduk kepada mereka, patuh pada mereka, taat pada mereka, memaksa mereka dengan macam-macam paksaan. Ini pemerintah yang zalim, dilaknat oleh Nabi, Allah dan Rasul keseluruhannya. Baik, seperti pemerintah yang zalim
yang suka menceburkan dirinya dalam maksiat, maka dilarangnya dan dikerasnya akan ulama dan orang-orang yang taat menurut orang yang berbuat maksiat dan melakukan maksiat sepertinya, dan jika tidak mau mereka menurutnya, nescaya dipukul atau dipenjaranya. Maka jadilah pada waktu itu mulia dan dihormati orang yang berbuat maksiat, dan hina pula mereka, dan orang ini katanya adalah isi neraka kepada Allah, dan jadi hina dan sakit orang yang baik dan mulia pada Allah Ta'ala. Orang yang jahat jadi mulia, orang yang baik pula jadi hina, diperbuat oleh mereka. Ini dia yang ketiga, pemerintah yang zalim, yang menjadikan maksiat mulia, yang menjadikan taat pada Allah jadi hina. Siapa yang mempertahankan Islam dihinakan, siapa yang ikut dia buat maksiat, yang tu dimegah-megahkan dia. Yang ketiga,